Kita persilakan peserta nombor 12, adik Syarifah Nur Amelia Aisyah binti Syekh Syamsul Anwar, yang akan menyampaikan cerita bertajuk Sang Buaya dan Sang Kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syarifah Nur Amelia Aisyah binti Syekh Syamsul Anwar dari sekolah SK Seri Mendapat. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Sang Kerbau dan Sang Buaya. Di dalam sebuah hutan tinggal seekor kerbau betina dan anak-anaknya. Dia selalu membawa anak-anaknya mencari rumput berhampiran sebatang sungai. Kerbau betina ini sangat sayang akan anak-anaknya. Ia dikenali sebagai Mak Bau oleh binatang-binatang di hutan. Mak Bau seekor binatang yang sangat rajin dan suka membantu haiwan-haiwan di hutan. Maka tidak heranlah dia disayangi oleh kebanyakan haiwan di hutan. Pada suatu hari, Mak Bau bersendirian merabut rumput di tepi sungai. Mak Bau sangat gembira kerana rumput di situ tumbuh dengan subur. Ketika dia merabut rumput, dia terdengar suara binatang meminta tolong. Tolong! Tolong! Sayup-sayup mendengar suara binatang itu. Mak Bau mengangkat kepalanya. Dia berfikir, dari manakah datangnya suara itu? Lantas, ia bingkas bangun dan terus mencari arah suara itu. Dia ternampak sebatang pokok tumbang di tepi sungai. Rupa-rupanya sang buaya telah tersepit di bawahnya. Mak Bau pun menghampiri sang buaya yang sedang mengerang kesakitan itu. Mak Bau bertanya kepada sang buaya, "Wahai Pak Ya, apakah yang berlaku?" Dengan wajah yang penuh kesedihan dan memohon simpati. "Badanku dihempak pokok tumbang, Mak Bau. Aku tidak dapat bergerak lagi. Tolonglah aku, Mak Bau. Angkatlah batang pokok ini, Mak Bau." Rayu sang buaya memohon simpati. Mak Bau berfikir, jika dia melepas sang buaya, sudah tentu dia akan menjadi santapan buaya ganas tersebut. Sang buaya berjanji tidak akan mengapa-ngapakan Mak Bau lagi. Akhirnya, Mak Bau yang jujur itu termakan juga dengan pujuk rayu sang buaya yang ganas itu. Mak Bau mengangkat pokok tumbang dengan tanduknya. Sang buaya pun terlepas daripada tersepit. Tiba-tiba, dengan tidak disangka, sang buaya menangkap kaki Mak Bau. Mak Bau amat terkejut dengan tindakan sang buaya yang tidak tahu mengenang budi itu. Sang buaya ketawa berdekah-dekah dan menggiling-gilingkan kepalanya sebagai isyarat tidak akan melepaskan kerbau. Dia terus menggiling-gilingkan kepalanya dan memandang sinis terhadap tindakan bodoh Mak Bau itu. Sang buaya ingin sekali makan daging kerbau. Dia memberitahu Mak Bau bahawa dia tidak akan sekali melepaskan kerbau kerana sudah lama tidak menikmati daging hewan tersebut. Buaya merasakan tindakan itu tepat pada waktunya. Kebetulan ketika itu sang kancil lalu di situ. Sang kancil bertanya kepada mereka, apakah yang berlaku? Mak Bau menceritakan kepada sang kancil segala-galanya. Sang kancil mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berfikir, apakah yang akan dilakukannya. Lantas, sang kancil yang bijak meminta mereka melakukan semula bagaimana ia boleh terjadi. Tanpa berlenggang lagi, Mak Bau dan sang buaya melakukan semula kejadian itu. Mak Bau telah mengangkat pokok tumbang itu dan meletakkan ke atas badan buaya semula. Sang kancil menepuk tangan sambil tersenyum. Sang kancil berkata kepada sang buaya, "Wahai Pak Ya, tinggallah kau di sini, wahai sang buaya yang tidak tahu mengenang budi. Selamat tinggal, Pak Ya." Dia pun mengajak Mak Bau segera meninggalkan tempat itu. Mereka pun meninggalkan buaya keseorangan. Sang buaya menangis terisak-isak mengenangkan anaknya bakal ditinggalkan nanti. Sang
buaya menantai sesa. Dia menjejerit memanggil mak bau dan kancil. Dia berjanji tidak mahu membuat demikian lagi. Namun, mak bau tidak lagi mempedulikannya. Dia berasa serik dengan perbuatannya itu. Itulah balasan bagi mereka